Kalau kita nak pergi ke ni negeri-negeri utara, kita nak musnahkan semua pokok ketum, percayalah, you're going to lose election there. Oh, okay. So this is politics. No, not soal politik. Not soal politik, sebab benda tu dah ada. Alright. Pokok mereka atas tanah mereka sendiri. Dan secara senyap-senyap mungkin ada yang dah jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Kita dah bincang panjang lebar tentang tabung kewangan Asia, tentang insentif ataupun industri perfilman antarabangsa di Malaysia. Itu belum lagi kita bincang soal industri filem tempatan. Saya tahu ramai mungkin pemain-pemain industri filem tempatan akan tanya, kenapa KJ dengan cara bincang soal filem daripada antarabangsa dan tidak bincang soal filem tempatan? Kita akan ada special episode untuk kita membincangkan filem tempatan selepas ini. Tadi kita hanya bincang soal satu topik yang spesifik berkenaan dengan pelaburan antarabangsa dalam studio di Malaysia dan juga tarikan Malaysia sebagai destinasi perfilman untuk filem-filem antarabangsa. Okey, last topik kita dan kita tidak ada banyak masa dan ini topik yang hangat dan sensasi dan kita saya minta maaf lah, kita akan biar topik ini tergantung begitu saja ya, sebab kita nak dengar reaksi daripada orang ramai. Saya gunakan pentas keluar sekejap ini untuk membuat satu cadangan dasar yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Dan ini dibuat untuk mencetuskan public debate dan bagaimana kita dapat melihat ini sebagai satu dasar ataupun polisi yang realistik ataupun tidak. Syaril, saya baru-baru ni baca dalam berita pada 4 hari yang lepas, penjawat awam jual air ketum di sekitar Putrajaya. Yes, hari ni kita nak cakap soal ketum ya. Ketum adalah pokok ketum adalah pokok yang indigenous di Malaysia. Maknanya yang terdapat di Malaysia. Bumi Putra. Pokok Putra. Pribumi. Pokok pribumi. Ya. Dia asal di sini. Ya. Pokok ini tidak dibawa daripada negara lain. Pokok getah dibawa daripada negara lain. Ya. Pokok kelapa sawit dibawa daripada negara lain. Did you know that? Brazil. Yeah. You knew that, right? It was rubber trees and oil palm not indigenous to Malaysia. Ketum is. Ketum, ya. Tetapi seperti mana yang kita semua tahu, ketum adalah sesuatu yang dilarang dari segi undang-undang, ya. Tetapi kalau kita pergi belah utara, kita pergi Perlis, kita pergi Kedah, malah kita pergi Pulau Pinang, akan jumpa pokok ketum. Pernah tengok pokok ketum di ni? Pernah tengok belah utara? Pernah try? Dia tak legal lah. Tak legal. Kita jawab nanti lah off air. Cuma untuk penyelidikan boleh lah. Saya menyelidik. Menyelidik. Okey. Macam mana pun kita ada masalah yang besar. Sebab pokok ketum memang ada di rata-rata di negara kita. So, tanpa kita masuk soal detail cadangan ini, saya nak utarakan satu cadangan dari segi konsep dia. Syaril, saya tengok dari segi seorang Menteri Kesihatan dulu. Saya dah study isu ketum ni dah lama. Bagi Kementerian Kesihatan masih lagi berpendapat bahawa ketum ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilegalize. Sebab dalam pokok ketum ini ada bahan psikoaktif yang boleh mengkhayalkan. Betul lah? Betul. Dan tanpa ada bukti saintifik yang bahan itu boleh digunakan bagi tujuan perubatan, Kementerian Kesihatan tidak akan luluskan produk itu dibenarkan untuk digunakan bagi tujuan perubatan. Samalah dengan polemik berkenaan dengan cannabis ataupun marijuana. Janji produk tersebut ada penggunaan ataupun ada faedah perubatan, boleh diluluskan. Contohnya morfin. Morfin adalah opioid.
ya, opioid yang tak dibenarkan. Tetapi oleh kerana ada bukti bahawa morfin itu boleh digunakan dalam keadaan tertentu dalam perubatan, morfin dibenarkan. Tapi cannabis dengan ketum belum sampai tahap tu, walaupun research sedang berlangsung. Bila doktor dan pakar semua kata memang ada ada faedah daripada marijuana ataupun ketum dalam keadaan tertentu, contoh mengurus pain management ataupun mengurangkan rasa loya di kalangan mereka yang pesakit kanser yang mengambil kemoterapi, dibenarkan beri cannabis di negara-negara lain sehingga dapat kelulusan ataupun sehingga dapat kata putus daripada pakar, kita tak benarkan. Jadi itu kita tolak ke tepi. Ini bukan cadangan nak kita halalkan ataupun nak kita benarkan penggunaan ketum di negara kita. Ketum masih lagi tidak dibenarkan. Tapi saya nak selesaikan satu masalah yang rumit ni, Syaril. Saya tahu bahawa ada ketum di bahagian utara negara kita. Saya juga tahu bahawa ada setengah negara yang membenarkan penjualan ketum. Sebagai contoh, ketum di Amerika Syarikat $1 billion industry now. Sana dia tak panggil ketum, dia panggil kratom. Dia jual untuk pelbagai penggunaan lah. Tapi di Amerika Syarikat ni, dia sistem negara persekutuan federal. Ada setengah negeri, wilayah yang benarkan ketum, ada setengah negeri yang tak benarkan ketum. Tapi ada setengah negeri yang benarkan. Dan mereka banyak beli daripada jiran kita, Indonesia. Dan Thai sekarang ni pun sedang melihat peluang untuk menjual, sebab dulu dia tak boleh ekspor, sekarang ni kata nak ekspor kepada Amerika Syarikat. Cadangan saya, Syaril, ketum adalah benda yang indigenous, pokok peribumi kepada Malaysia. Kita tak boleh jual di Malaysia, kita tak boleh guna di Malaysia, kerana di Malaysia Kementerian Kesihatan Malaysia kata ketum ini tak boleh digunakan sebab tidak ada bukti dan boleh menghayalkan. Tetapi kalau negara lain menggunakan ketum ni, kenapa tidak kita ekspor? Kita ada prosedur yang ketat. Maksudnya hanya lembaga ketum, sebagai contoh, lembaga ketum diwujudkan, dia saja yang boleh beli pokok ketum dan dia saja yang boleh proses dan dia saja yang boleh ekspor kepada Amerika Syarikat. Pekebun kecil ketum, daripada kena tangkap dengan polis, mereka boleh jual ketum mereka dan dapat pendapatan $1,000, $2,000 setiap bulan. Menjual ketum. Mungkin ada di setengah mereka kata kalau dapat jual ketum mereka akan berhenti menoreh getah, ya. Tetapi tak boleh jual di Malaysia sebab ban, illegal in Malaysia. Negara lain boleh guna, apa masalahnya? Bukan kita nak guna untuk orang kita sendiri. Kita ada tight export condition. Dia tak boleh tumbuh merata-rata. Kita kata okey, kalau nak jadi sebahagian daripada pekebun kecil yang nak ekspor, kena daftar dan kena ada cek daripada polis, kena cek daripada KKM dan hanya boleh jual kepada lembaga yang akan terus ekspor kepada negara luar. What do you think? Atas semangat macam KJ katakan nak bincang konsep, ya, saya bagi hujah balas. Ni sebenarnya bukan apa yang saya percaya, to be clear. Ini saja je untuk kita spark debate. Hujah balas kepada apa yang KJ katakan tadi, panjang lebar KJ justify kenapa boleh buat ekspor ketum ini. Hujah balas ni mungkin berbunyi sebegini. Sebagai sebuah negara bangsa, kita kena konsisten dalam nilai-nilai kita. Kalau nilai kita setakat hari ini adalah mengatakan penggunaan ketum adalah tidak legal, tidak mengikut undang-undang, haram, maka tidakkah ia menjadi satu konflik dari segi nilai? Tiba-tiba kita kata kat Malaysia tak boleh pakai, tapi sebab negara lain bagi, kita membenarkan menumbuh pertumbuhan ketum di sini dan kita boleh jual ekspor semata-mata untuk dapat keuntungan ekonomi. Tidakkah sesebuah negara, sebuah masyarakat seperti kita mesti meletakkan nilai-nilai yang lain selain daripada keuntungan semata-mata dalam pembuatan dasar? Jadi bagi saya, hujah balas dia, kalau nak bagi hujah balas, adalah the consistency of our values. If the value system right now says that in terms of law and in terms of value system is against ketum usage, kita tak sepatutnya membenarkan ekspor kepada negara lain kerana itu bercanggah. Dan semata-mata ia peribumi, tidak peribumi, tidak relevan dalam perbincangan. Okey, ya, itu relevan kepada perbincangan sebab ada yang mungkin kata okey, kalau begitu kita tanam saja apa-apa tumbuhan yang tak legal di Malaysia, marijuana pun kita tanamkan kat sini sebab kita nak ekspor, semata-mata nak ekspor. Hujah balas saya adalah marijuana bukan pokok peribumi di Malaysia, tetapi ketum dah memang ada kat sini. Okey, itu yang nak tutup soal kenapa tidak marijuana, kenapa tidak pertumbuhan-pertumbuhan yang lain. Balik kepada sistem nilai ni, saya rasa bukan soal ni sistem nilai. Ini adalah proses
proses perkumpulan dan juga proses analisa kesan daripada ketum. Mungkin di Malaysia belum sampai tahap di mana pakar kita di sini berpuas hati bahawa ketum boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Mungkin di negara lain mereka melihat sudut lain, mereka ada protokol lain, mereka ada kajian yang lain yang menunjukkan bahawa ketum boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Who are we to question them? Ya, walaupun kita rasa di Malaysia belum sampai tahap tersebut, tapi kalau di negara lain sudah pun consume freely, dan mereka memang mencari-cari ketum yang nak diimport, dan kita pun ada benda tu, kita tak guna di sini, dan kita akhirnya kalau kita tak guna pun kita rampas dan kita musnah, why not kita hantar kepada negara yang nak benda tu? Okay. boleh continue this debate. No, saya faham apa yang saya kata. Can I just for the sake of debate je lah. Oh, ya. Sake of debate. What is the difference? How is this different? Apa beza pendekatan KJ macam ni dengan perkara-perkara lain yang kalau kita nak guna hujah, benda tu dah ada. Just because benda tu ada, why not kita benarkan? Kita cari jalan. Bukankah semata-mata perkara tu ada ke tak ada tu, yang penting adalah what is our stand. Dan kalau standnya ialah no, kita tak patut membolehkan. Tapi saya tercari-cari juga benda yang secara semula jadi dah ada, yang tak boleh diguna pakai di Malaysia, yang boleh diguna pakai di negara lain, hanya ketum saja. Okay. Ada benda lain? Dengan fikir. Tak ada. Hey, I'm ex-minister of health, you know. Don't play. Right. But you are basing your argument on the indigeneity. Ya, saya faham. The moment you take out the indigeneity, it's a slippery slope. Saya tahu. Soal indigenous tu adalah sangat-sangat penting sebab kalau kita nak pergi ke negeri-negeri utara, kita nak musnahkan semua pokok ketum, percayalah, you're going to lose election there. Oh, okay. So this is politics. No, not soal politik. Not soal politik sebab benda tu dah ada. Alright. Pokok mereka atas tanah mereka sendiri, dan secara senyap-senyap mungkin ada yang dah jual. So anyway, that was just me role playing. Tak ada kata putus soal ketum ni. Cuma ni. saya melihat dari segi sains dia, negara lain dah terima, negara kita belum lagi terima. Benda tu dah ada, benda tu dah tumbuh, benda tu dah wujud. Kenapa kita tak keluarkan satu kerangka yang terhad, yang terkawal dengan polis, dengan custom, semua, supaya kita dapat ekspor benda tu. Ya, benda yang kita tak nak pakai, kita hantar ke orang lain yang nak pakai, dan kita raih pendapatan untuk pekebun kecil. Ini idea. Ya, bukan semua idea akan jadi kenyataan, tetapi dalam hidup ni kena idea hebat, dahsyat, luar biasa macam ni. Betul lah? Okay, betul. Okay. See you next episode. See you next episode. Give us your comments. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.